Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tugas kita pada hari ini adalah untuk menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat dunia. Masyarakat Islam sendiri yang kurang mengenali Islam ataupun yang jahil terhadap Islam, bahkan masyarakat yang bukan Islam yang mesti disampaikan dakwah kepada mereka untuk mereka menerima Islam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan membawa agama rahmat, yakni agama Islam, yang berarti agama kesejahteraan. Sesiapa yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat kesejahteraan. Itulah asalnya perkataan Islam, daripada perkataan salima, salaman, yakni sejahtera, ataupun daripada aslama, islaman, yakni menyerah diri dalam keadaan mereka menjadi sejahtera. Saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menyampaikan seruan Islam kepada masyarakat mestilah dengan penuh tanggungjawab, dan juga mestilah dengan berpandukan kepada firman Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Yang bermaksud, serulah olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan juga pengajaran yang baik. Bahkan berhujahlah dengan mereka yang menjadi sasaran dakwah kamu dengan hujah yang terlebih baik. Dengan hikmah maknanya dengan memahami situasi atau suasana dan keadaan, memahami siapakah yang didakwahkan, bagaimana cara mendakwahkan, pendekatan yang boleh diterima dengan mau'izah hasanah, yakni dengan pengajaran yang sebenar yang disampaikan kepada kita sekalian, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dengan memberitahu kabar gembira kepada mereka yang mendengarnya, yaitu taat kepada Allah dan akan menerima pahala dan kegembiraan nikmat Allah di hari akhirat, dan kabar kecelakaan nadira kepada sesiapa yang engkar dan tidak mahu menerima dakwah ataupun menerima keesaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mau'izah hasanah, yakni dengan menyampaikan hujah yang kuat sehingga orang yang menerima hujah itu tidak terasa hatinya dan tidak jauh hatinya, maka dia menerima Islam apabila dia mengetahui bahawa hujah kita adalah terlebih baik dan bukan untuk menyakitkan hati sasaran dakwah kita. Oleh kerana itu, perkara dakwah adalah perkara besar, dan bukanlah perkara dakwah ini boleh dipermainkan kerana sesuatu kepentingan politik atau kepentingan kebenaran ataupun suatu kebanggaan ataupun suatu sebab yang lain daripada kerana untuk menyampaikan Islam kepada sasaran dakwah. Oleh kerana itu, tugas seorang yang menjalankan dakwah, dia seharusnya memahami apa keadaan sebenar yang mahu dibuat ataupun dilakukan, siapa sasaran dakwahnya, bagaimana cara dan pendekatan dakwahnya, apa yang nak disampaikan. Itu adalah perkara-perkara yang mesti dipahami. Maka oleh kerana itu, tokoh-tokoh dan para ulama telah membicarakan tentang arkanul dakwah. Antaranya Dr. Abdul Karim Zaidal yang menulis di dalam kitabnya Usulul Dakwah ataupun Fiqhud Dakwah, yang mengatakan rukun-rukun dakwah itu terdiri daripada 4 perkara. Pertama, maudhu' dakwah, yakni tajuk yang hendak didakwahkan, terdiri daripada Islam dan ajarannya. Yang kedua
ialah pendakwah itu sendiri ataupun ad-da'i, dia seharusnya mampu menyampaikan dakwah. Yang ketiga ialah al-mad'u, yang menjadi sasaran dakwah, yakni sesiapakah yang didakwahkan. Dan yang keempat ialah uslub berdakwah ataupun cara ataupun metodologi dakwah dan pendekatannya. Saya melihat di dalam masyarakat kita sangat ramai orang yang tidak memahami aspek-aspek dakwah ini. Jauh sekali daripada dapat melakukan dakwah. Bahkan mereka sendiri tidak memahami apakah yang dikehendaki di dalam dakwah ini. Apabila mereka membicarakan soal dakwah, mereka membicarakan perkaitannya dengan kepentingan yang dekat, bukan kepentingan untuk menyampaikan agama Allah. Ada setengahnya menjadikan tajuk dakwah itu sebagai bahan fitnah kerana dakwah itu disampaikan menurut cara yang mereka sendiri tidak faham, dan mereka mengambil kesempatan untuk mengatakan dakwah itu bergiam-giam, bahkan dakwah itu sebenarnya adalah bagi kepentingan yang tertentu dan bagi kepentingan untuk tujuan yang tertentu sahaja. Bukan tujuan Islam yang sebenar, tetapi adalah tujuan permusuhan untuk mengatakan mereka melakukan dakwah, mereka menunaikan tugas Islam, tetapi sebenarnya mereka memfitnahkan kepada dakwah dan tidak menyampaikan tugas Islam saja. Oleh kerana itu, marilah kita memahami sifat Rasulullah SAW seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai pendakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang bermaksud, sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sebagai penyaksi dan sebagai pembawa kabar gembira, dan juga pembawa kabar kedukacitaan bagi orang yang menerima Islam. Ada kabar gembira untuk mereka. Bagi orang yang menentang Islam, ada kabar kecelakaan untuk mereka. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Dan tugas Rasulullah itu menyampaikan dakwah, menjadi pendakwah dengan izin Allah. Kerana Islam tidak dapat diterima melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwahlah dengan izin Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tugasmu sebagai da'iyat ila Allah biiznihi wa sirajan munira, dan menjadi cahaya yang bergemerlap. Inilah tugas besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita sekalian berkewajiban kita menunaikan tanggungjawab menyampaikan Islam atau dakwah Islam, sama ada kepada orang yang beragama Islam sendiri ataupun kepada orang yang bukan beragama Islam. Kepada orang yang beragama Islam, berilah tahu kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam yang menyeluruh. Bagi orang yang bukan Islam, beritahulah mereka supaya mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah perkara besar yang mesti dilakukan oleh seseorang Islam yang sudah sedia menjadi Islam. Seperti kita orang Melayu ini yang dilahirkan sebagai orang Islam, apakah tugas kita sekalian? Menyampaikan kepada seisi keluarga kita mengenai pengajaran Islam dan cara hidup Islam. Dan juga tidak kurang menjadi tanggungjawab kepada kita sekalian membangunkan institusi dakwah, menggerakkan masjid kita bagi tujuan menyampaikan dakwah. Kerana di dalam kawasan dan zon masjid kita ini atau di dalam qaryah kita ini masih ada orang yang bukan beragama Islam. Misalnya daripada perkumpulan di Kampung Pulai Baru di Bukit Berangkat. Mereka ini bukan terdiri daripada agama Islam. Puluhan tahun, adakah ada kumpulan yang menyampaikan Islam kepada mereka? Maka jawabnya, kitalah orang yang akan bekerja untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Janganlah kita jadikan diri kita sebagai orang yang supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mempersoalkan kita sekalian kenapa kita tidak menyampaikan ajaran Islam. Ketahuilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Kamu dapat memberi petunjuk kepada seseorang dengan usaha kamu, dan Allah menjadikan mereka mendapat petunjuk kerana usaha kamu, maka terlebih baik daripada seekor unta merah, yakni harga sebuah kenderaan yang mahal. Itulah tugas kita menjelang Muharram bagi tahun ini, supaya dapat kita memahami peranan kita sebagai seorang yang menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripadaku walaupun dengan satu ayat. Maka dengan kerana itu dapatlah kita simpulkan bahawa kehidupan diri kita dan anggota keluarga kita mestilah dengan cara hidup Islam dan melaksanakan Islam. Di samping itu kita memikirkan kaedah-kaedah dan cara-cara untuk membolehkan Islam sampai kepada semua anggota keluarga dan masyarakat yang Islam. Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, kita berada di penghujung tahun. Ada 1 bulan lagi masa untuk kita menilai kaedah-kaedah hidup kita, sama ada dari segi pekerjaan dan keuangan. Yang biasanya mereka menutup kira-kira bagi orang yang berniaga pada hujung tahun, yakni sebulan sahaja. Bagi kita umat Islam, kita telah melalui tahun hijrah. Namun begitu, tahun Masihi merupakan tahun amalan yang menjadi penting kepada orang Islam. Orang Islam selalunya terpaksa terikat dan terpaksa mengikut kedudukan tahun Masihi ini dalam amalan persekolahan mereka, di dalam amalan perniagaan mereka, dan di dalam amalan pekerjaan mereka. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak untuk dihantarkan ke sekolah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya persekolahan anak-anak itu bermakna 2 perkara. Pertama, makna persekolahan ialah untuk membolehkan anak-anak itu dididik dengan agama Islam. Yang kedua, makna persekolahan ialah untuk membolehkan anak-anak itu bekerja di dalam pasaran semasa dia besar, sama ada dia bekerja dengan orang ataupun dia bekerja sendiri. Perkara yang paling utama yaitu mendidik anak-anak dengan didikan Islam. Walaupun kita hantar anak-anak ke sekolah, tidak terlepas tanggungjawab kita di peringkat fardu ain. Sebagai contoh, anak-anak di peringkat prasekolah, walaupun anak-anak itu belum sampai kepada tahap umur balik, tetapi mereka sudah memayis, maka tugas ibu bapa untuk mula mendidik mereka pada umur 5 tahun dan 6 tahun, supaya mereka mengetahui apa yang betul, yang najis dan yang tidak najis menurut pandangan Islam. Kemudian pada umur 7 tahun mereka mula diminta melakukan salat dan diajarkan sembahyang. Pada umur 10 tahun boleh dipukul kalau diingkar daripada melakukan sembahyang. Pada umur 13 atau 15 tahun dia sudah mencapai tahap akil balik. Maka sebelum daripada balik adalah menjadi tugas ibu bapa memastikan anak-anak itu mendapat pendidikan. Maka ibu bapa menjadi tanggungjawab fardu ain untuk dia menjaga anaknya mengetahui perkara-perkara yang ditaklifkan, yang dibebankan oleh Islam ke atas mereka, supaya apabila umur balik mereka tahu melakukan cara hidup Islam dan beribadat secara Islam. Hal ini kita sebut kerana mungkin ibu bapa di dalam kesibukan mereka tidak memilih sekolah yang sewajarnya. Hatta di peringkat pasti, mungkin di peringkat awal, di peringkat prasekolah, mungkin mereka tak mahu menghantar kepada pasti. Sedangkan pasti pusat asuhan tunas Islam itu mendidik mereka dengan agama Islam. Mereka mencari tempat lain kerana mereka mungkin melihat ada bantuan kebendaan sedikit, ataupun mereka rasa tidak penting di peringkat prasekolah. Tetapi saya mengatakan kepada tuan-tuan di sini, sidang Jumaat sekalian, adalah menjadi kewajipan tuan-tuan sekalian untuk menghantar anak ke pasti, bagi memastikan tanggungjawab fardu ain kita dapat kita pikul, yakni apabila kita tidak mengajar sendiri, kita menghantar anak-anak kita boleh mengajar Islam di pasti, boleh belajar agama Islam di pasti, yakni pusat asuhan tunas Islam.
Ada berbagai pasaran pekerjaan masa akan datang. Perkara itu adalah perkara yang kedua, yang juga mustahab. Namun pendidikan Islam adalah lebih mustahab daripada pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat merupakan hari besar. Kita bersyukur pada tahun ini sebuah negeri telah kembali menjadikan hari Jumaat sebagai hari cuti. Setelah beberapa tahun, negeri itu memindahkan hari cuti Jumaatnya kepada hari Ahad, yaitu negeri Johor, di mana Sultan Johor Darul Ta'lim telah mengisytiharkan hari cuti bagi negeri Johor pada tahun hadapan bermula dengan hari Jumaat dan hari Sabtu. Kita menyeru kepada semua negeri-negeri di dalam Malaysia supaya mengisytiharkan cuti pada hari Jumaat, kerana banyak perkara yang dapat dilakukan kebaikannya pada hari Jumaat. Di antaranya pada malam Jumaat kita dapat berqiyamul lail ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bimbang pada hari Jumaat itu sendiri sibuk dengan pekerjaan dan keletihan. Yang kedua, pada waktu salat Jumaat itu sendiri, pada hari Jumaat orang yang bercuti pada hari Jumaat dapat sembahyang hari Jumaat di masjid dengan selesa, mendengar khutbah dengan selesa. Sedangkan orang yang tidak cuti pada hari Jumaat di masjid mendengar khutbah secara tergesa-gesa, bahkan sembahyang secara tergesa-gesa, sebab nak balik Jumaat dan balik masuk ke pejabat segera ataupun bekerja di kilang segera selepas menunaikan solat Jumaat. Maka sesungguhnya cuti pada hari Jumaat adalah perkara yang besar dan